Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga pendidik yang bersama-sama dengan kami pada hari ini, pada malam ini. Pertama-tamanya kami mohon jutaan maaf kerana terlewat sedikit daripada masa yang sepatutnya. Okey, kerana ada masalah teknikal sedikit. Okey, apa khabar? Okey, kepada guru-guru sekalian. Okey. Pada hari ini kita akan teruskan siri wacana, siri yang pertama untuk Google Classroom level 7 bersama-sama dengan kita pada hari ini, iaitu presenter kita yang tidak asing lagi, iaitu Cikgu Rina Hazliza Abdul Rashid daripada SMK Tengku Lela Segara, Marang, dan juga Cikgu Norlida Muhammad daripada SMK Bukit Mentok Kemaman. Okey, dan saya selaku moderator pada hari ini, iaitu Asia Fadilah Hasnan daripada SK Tengku Baria. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan kita punya siri wacana Google Classroom level 7. Harap-harap guru-guru, para pendidik sekalian dapat bersama kami sehingga habis tamat siri kali ini. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Norlida untuk sebagai presenter kita yang pertama untuk meneruskan sesi beliau. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua guru-guru Negeri Terengganu. Terima kasih kepada Cikgu Asia sebagai moderator pada program kita pada kali ini. Okey. Okey, tajuk yang diamanahkan pada saya berkaitan dengan untuk ujian ulang kaji Google Classroom level 7 ialah berkaitan dengan tajuk Abuse Program Policy and Enforcement. Okay, saya akan cuba share screen berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Okay, untuk makluman berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, ianya kita boleh dapat lihat juga dalam playlist nombor 102 iaitu yang disampaikan oleh Cikgu Azian. Berkaitan dengan abuse program policy and enforcement ni, perkara yang nak saya bincangkan pada malam ini ialah berkaitan dengan objektif. Okey, boleh ke share screen Cikgu Rina? Ni, okey. Okey. Ini ke? Jadi maklumat ni terkandung dalam playlist nombor 102 berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Objektif yang ingin dicapai dalam tajuk ini ialah menyatakan abuse program policy dan enforcement maksudnya, dan juga yang kedua ialah menyatakan beberapa contoh pelanggaran tentang polisi tentang polisi Google. Okay, kita lihat dulu berkaitan dengan maksud ataupun definisi kepada abuse. Boleh ke Cikgu Rina tukar skrin? Okey. Perasan. Maaf ya sebab kami saya tak boleh nak nak share ni. Okey, abuse. Abuse bermaksud penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna apabila dia menggunakan produk daripada Google. Manakala polisi pula merupakan kontrak atau perjanjian bertulis yang menjadi panduan kepada pengguna. Manakala enforcement pula berkaitan dengan penguatkuasaan
iaitu pematuhan yang kuat terhadap undang-undang, peraturan ataupun kewajipan yang perlu dipatuhi oleh pengguna mengikut polisi yang telah ditetapkan oleh pihak Google. Itu yang dikatakan definisi kepada maksud tentang tajuk yang akan kita bincang pada malam ini. Okay, kemudian kita lihat kenapa Google merasakan polisi ini penting dinyatakan kepada pengguna. Pertama, Google ingin menyediakan perkhidmatan yang selamat dan dalam suasana yang positif kepada semua pengguna Google. Yang kedua, Google juga ingin membendung penyalahgunaan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Google. Kerana itulah, Google menetapkan polisi supaya setiap pengguna mematuhi segala polisi yang telah ditetapkan oleh pihak Google tanpa ingkar kepada polisi tersebut. Untuk maklumat guru-guru, sebelum kita memulakan kelas ataupun menggunakan aplikasi Google, kita kena sign in dulu ataupun perlu membuka akaun Google. Dan kalau guru-guru perasan, semasa membuka akaun Google, kita perlu accept ataupun menerima segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Google. Okay, kita lihat pengenalan tentang polisi Google. Polisi ini diguna pakai untuk semua perkhidmatan G Suite, termasuklah Google Drive, Google Document, Gmail, Kalender dan juga Google Classroom. Dalam penggunaan Google Classroom, polisi ini merangkumi nama kelas, maklumat yang dikongsi dalam stream, komunikasi dan kerjasama antara guru dan pelajar serta bahan-bahan yang terdapat dalam kelas tersebut. Jadi apa saja aktiviti yang kita buat dalam Google Classroom mestilah mengikut polisi yang telah ditetapkan oleh pihak Google. Namun begitu, Google akan membuat pengecualian berdasarkan pertimbangan artistik, pendidikan, dokumentari atau ilmiah dan bahan yang memberi manfaat yang besar kepada pengguna. Contohnya, sekiranya maklumat yang kita masukkan dalam kita punya Google, aplikasi Google tu, yang ada kaitannya dengan isu-isu yang sensitiviti, kadang-kadang dapat pengecualian daripada pihak Google. Maksud kita melihatnya sebagai satu sumber dalam sukatan pendidikan. Walau bagaimanapun, dasar ini akan berubah dari satu masa ke semasa. Kita lihat polisi Google yang telah ditetapkan oleh pihak Google, polisinya. Pertama ialah berkaitan dengan user account. Pelajar dan guru tidak boleh mengakses Google Classroom dalam portal digital dengan menggunakan akaun peribadi Gmail. Maksudnya di sini, guru yang menggunakan Google Classroom menggunakan akaun MOE tidak dapat invite pelajar daripada yang menggunakan akaun selain daripada MOE. Selain itu, untuk masuk ke dalam digital learning juga perlu menggunakan akaun Google MOE ataupun yang bersifat education. Contoh dia, contohnya kalau cikgu nak invite pelajar, daripada Google Classroom, cikgu pergi pada bahagian pupil. Cikgu cuba invite pelajar, invite student dan pelajar menggunakan email peribadi. Email peribadi pelajar, maksud bukan email MOE. Contohnya,
Boleh nampak ke? Okey, contohnya seperti apa yang terjadi ialah guru tidak dapat invite pelajar dalam grup tersebut. Kerana pelajar menggunakan email yang berbeza dengan email yang dibuka oleh pihak guru ataupun menggunakan domain yang berbeza. Seterusnya kita lihat berkaitan dengan malware. Perisian hasad adalah perisian yang ditulis dengan tujuan merosakkan peranti dan mencuri data. Itu juga adalah sebahagian daripada kesalahan yang ada dalam polisi Google. Manakala phishing adalah jenayah cyber di mana sasaran dihubungi melalui email, telefon atau mesej teks oleh seorang yang menyamar sebagai institusi yang sah untuk memikat individu menyediakan data sensitif seperti maklumat peribadi, perincian, kad kredit ataupun kata laluan. Biasanya phishing ni berlaku dalam email. Bila kita lihat email, ada sebahagiannya email yang meminta kita untuk menghantar dokumen-dokumen sulit kepada pihak-pihak tertentu. Walaupun kadang-kadang kita lihat email itu datang daripada institusi yang sah seperti Maybank to You, Bank Islam dan sebagainya. Tapi kita kena kenal pasti adakah itu satu penyamaran ataupun satu pelanggaran daripada polisi Google. Seterusnya, terdapat beberapa contoh pelanggaran polisi Google yang perlu kita kenal pasti. Pertama ialah berkaitan dengan child exploitation, di mana jangan gunakan platform Google Classroom ini untuk berinteraksi dengan anak-anak dalam usaha yang boleh mengeksploitasi atau menyalahgunakan mereka termasuk bahaya fizikal, emosi ataupun psikologi. Ini bermaksud kelas yang kita guna untuk Google Classroom tidak boleh ada ciri-ciri eksploitasi ataupun menyalahgunakan kanak-kanak untuk keperluan tertentu. Okey, yang kedua, personal and confidential information. Google juga melarang kita supaya jangan berkongsi maklumat peribadi dan sulit. Kami tidak membenarkan penerbitan maklumat peribadi seperti nombor kad kredit, nombor lesen, kata laluan akaun atau maklumat lain yang tidak dapat diakses oleh umum. Dengan kata lain, Google melarang kita untuk meminta kepada pelajar-pelajar kita maklumat peribadi, terutama yang melibatkan FPDM, untuk menghantar maklumat tersebut kepada kita, memandangkan ini boleh di-share oleh pelajar-pelajar lain. Okey, contoh yang ketiga ialah illegal activity, di mana Google juga mengingatkan kita supaya jangan menggunakan Google Classroom untuk melakukan aktiviti haram atau mempromosikan kandungan, aktiviti atau tingkah laku yang berbahaya dan menyalahi undang-undang. Contohnya, penjualan ubat-ubatan terlarang, perdagangan manusia atau keganasan. Biasanya untuk aktiviti Google Classroom lebih bercorak kepada pendidikan untuk memberi bahan ilmiah kepada pelajar-pelajar dan tugasan. Jadi kita dilarang, guru-guru dilarang untuk memuat turunkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan penjualan, terutamanya penjualan yang melibatkan aspek-aspek yang menyalahi undang-undang. Contohnya penjualan ubat-ubatan. Selain daripada itu, contoh pelanggaran polisi Google juga ialah dipanggil hate speech. Hate speech ialah Google tidak menyokong kandungan yang mempromosikan atau membenarkan keganasan terhadap individu atau kumpulan berdasarkan bangsa atau etnik, agama, kecacatan, jantina, umur, kewarganegaraan, status dan sebagainya. Ini akan menimbulkan kebencian di antara
masyarakat ataupun kaum di dalam masyarakat. Contohnya, guru tidak dibenarkan untuk memasukkan isu-isu sensitif antara kaum untuk mengelakkan daripada timbulnya permasalahan yang melibatkan pelbagai kaum yang menimbulkan kebencian. Contoh seterusnya ialah teroris konten, di mana Google Classroom melarang keras kandungan yang berkaitan dengan keganasan seperti kandungan yang mempromosikan tindakan pengganas, menghasut keganasan atau meraihkan serangan pengganas. Maklumat seterusnya ialah berkaitan dengan harassment, bully dan threat. Dalam Google Classroom juga, polisi Google melarang supaya kita jangan menggunakan Google Classroom untuk mengancam, membuli atau mengancam orang lain dan jangan menghasut orang lain untuk terlibat dalam aktiviti ini. Contohnya, pelajar-pelajar yang nakal kadang-kadang dia boleh membuli kawan-kawannya dalam Google Classroom melalui kata-kata yang menghasut sehingga berlakunya penghinaan dan sebagainya. Untuk tujuan tersebut, guru-guru boleh mute pelajar yang bermasalah dalam Google Classroom. Untuk tujuan mute, guru-guru boleh menggunakan bahagian pupil, kemudian guru pergi bahagian klik bahagian action dan kemudian ada butang mute. Apabila pelajar tersebut di-mute, pelajar tersebut boleh menghantar kerja yang diminta oleh guru, tetapi pelajar tersebut tidak boleh post sebarang bahan dalam kelas tersebut ataupun reply apa sahaja classwork yang telah diberi oleh guru. Dan apabila pelajar tersebut melakukan sikap yang baik, guru-guru boleh unmute balik pelajar tersebut untuk terus berinteraksi dalam Google Classroom dengan cara menekan butang action, menekan nama pelajar dan seterusnya butang action, seterusnya ambil unmute ataupun mute pelajar tersebut. Okey, seterusnya polisi Google juga melarang kita melakukan adult material, iaitu jangan menerbitkan gambar ataupun video lucah ataupun pornografi yang mengaitkan isu-isu bukan pendidikan yang sepatutnya kita masukkan dalam Google Classroom. Dan yang terakhir, Google juga melarang kita supaya tidak melakukan copyright infringement, di mana kita mestilah menghormati undang-undang hak cipta. Jangan menggunakan kandungan yang mempunyai hak cipta tanpa kebenaran atau sediakan pautan ke laman web di mana orang boleh mendapatkan muat turun kandungan berhak cipta tanpa izin. Ini adalah dilarang sama sekali oleh pihak Google. Sekiranya guru-guru masih melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh pihak Google berhak untuk menamatkan akaun anda dengan serta-merta dan anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Itulah antara beberapa perkara yang menjadi contoh kepada pelanggaran polisi Google. Untuk makluman guru-guru, telah disenaraikan akronim berkaitan dengan contoh-contoh pelanggaran polisi Google seperti spam, violence, hate speech, terrorist content, harassment, bully, threat, adult material, child exploitation, personal and confidential information, illegal activity dan copyright infringement. Okay, itu saja berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini ialah Abuse Program Policy and Enforcement. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kembali kepada moderator kita.
Boleh? Ada sebarang persoalan? Okey, terima kasih kepada Cikgu Nolida di atas penerangan yang sebentar tadi. Okey, kami akan kongsikan slide presentation ya di grup e-didik nanti. Okey, seterusnya kita teruskan lagi kepada presenter kita yang kedua iaitu Cikgu Rina Hasliza. Okey, untuk meneruskan sesi beliau. Okey, dipersilakan. Cikgu Rina. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap paparan saya, skrin saya nampak jelas. Okey, untuk tajuk saya ditugaskan untuk memaparkan, presentkan dua tajuk saja untuk malam ni. Iaitu memfokus kepada tajuk report abuse dan juga pengurusan komen. Sebenarnya untuk Google Classroom test level 7 ini ada lebih banyak topik yang mana yang akan diuji. Untuk pengetahuan penonton, Google Classroom test level 7 ini mengandungi 40 soalan di mana terkandungnya 8 bahagian. Jadi pada malam ini kita fokus kepada 3 topik utamalah, yang mana salah satunya telah dibentangkan oleh rakan presenter iaitu Cikgu Nolida. Sekarang ni tiba giliran saya untuk memfokuskan dua topik, yang mana topik ini bagi penonton semua boleh merujuk kepada video di gg.gg/video/gc dengan merujuk kepada playlist 98 untuk report abuse, manakala playlist 73 untuk uruskan pengurusan komen. Bagaimana cara menguruskan komen di dalam Google Classroom. Okey, baiklah. Kita teruskan. Okey, untuk report abuse di mana melaporkan kes salah guna Google Classroom untuk kes salah guna, apa itu kes salah guna, penyalahgunaan Google Classroom ini. Sebenarnya dalam Google Classroom ni juga sepatutnya kita Google Classroom test level 7 ni kita ada sepatutnya di awalnya kita akan menyentuh sedikitlah privacy dan security. Tapi yang ni nanti untuk siri seterusnya lah. Okey, di mana kita tahu Google ni sendiri sangat mementingkan keselamatan data, tiada iklan yang ada dalam G Suite Education, dan dia juga patuh kepada peraturan dan amalan terbaik dalam industri, di mana pengguna Google ni akan sentiasa mendapat maklumat yang jelas berkaitan polisi keselamatan dan hak peribadi yang ditetapkan oleh Google. Okey, itu sebagaimana juga telah diceritakan, dibentangkan oleh Cikgu Nolida. Saya ingatkan balik dan kita fokuskan balik kepada penyalahgunaan Google Classroom ini, di mana
untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan melalui Google Classroom adalah selamat kepada semua pengguna, Google akan membuang semua bahan yang melanggar dasar yang telah ditetapkan oleh Google yang berkaitan dengan penyalahgunaan Google Classroom. Yang kita terdahulu tadi kita dah telah diperincikan oleh Cikgu Nolida tentang Google Classrooms Abuse Program Policies, iaitu rakan-rakan penonton kena ingat tentang SVH, THAC, PIC. Yang mana salah satu soalan-soalan yang akan dikemukakan dalam Google Classroom test level 7 nanti memang ada soalan yang berkaitan dengan salah satu CVH, THC, PIC ni, program polisi ini. Okey, saya teruskan kepada tajuk saya. Okey, objektif untuk tajuk report abuse ni, kita nak tahu siapakah yang layak membuat laporan terhadap penyalahgunaan Google Classroom. Okey, jadi kita nak tahu yang itu di akhir topik ini. Yang kedua, objektif kita adalah mengetahui 3 perkara yang boleh disabitkan untuk laporan penyalahgunaan oleh pengguna. Yang ketiga, objektif kita adalah untuk mengetahui tindakan yang boleh diambil oleh guru yang dilaporkan di dalam berkaitan dengan Google Classroom. Ini terutama cikgu-cikgu kena ambil berat tentang hal inilah. Okey. Apabila kita belajar tentang Google Classroom semasa PKP ini, saya juga bersyukurlah kerana diberi pendedahan tentang polisi-polisi seperti ini, apakah tindakan-tindakan yang kita boleh ambil ataupun laporan, cara nak membuat laporan penyalahgunaan. Dan kita patut bersyukurlah kerana kerajaan menyediakan email MOE kepada para pendidik dan juga para pelajar berkaitan dengan mengendalikan pembelajaran secara digital ini. Okey, yang keempat objektif kita teruskan iaitu mengetahui cara membuat laporan penyalahgunaan oleh pelajar lah biasanya. Okey, seterusnya kita teruskan dengan objektif yang pertama tadi. Siapa yang sebenarnya yang akan melaporkan penyalahgunaan Google Classroom? Sebab sebagaimana yang kita tahu, pengguna Classroom adalah majoritinya adalah daripada kalangan guru dan juga pelajar. Juga melibatkan ibu bapa secara tak langsung dan juga admin yang terlibat seperti PPD, jabatan itu sendiri. Okey, siapa yang biasanya yang akan boleh melaporkan penyalahgunaan Google Classroom ni? Sebenarnya dia lebih kepada pelajar itu sendiri. Yang mana pelajar ni bukan semua boleh melaporkan secara terus penyalahgunaan Google Classroom. Tetapi pelajar ataupun murid yang menggunakan akaun peribadi Google. Akaun peribadi Google. Contoh akaun peribadi Google ni biasanya akaun yang ada yang digunakan secara personal oleh pelajar, peribadi secara pelajar, iaitu ada yang telah di sign in sendiri oleh pelajar yang ada @gmail.com. Itu kita panggil akaun peribadi Google yang dimiliki oleh pelajar itu sendiri. Jadi pelajar yang terlibat dalam Google Classroom yang mempunyai akaun peribadi, yang menggunakan akaun peribadi Google untuk wujud sebagai pelajar dalam Google Classroom tersebut, akan ada potensi lah untuk membuat laporan penyalahgunaan Google Classroom secara terus
terhadap siapa? Nanti kita akan bincangkan. Salah satunya saya sebut di sini adalah terhadap kelas yang dibina oleh guru itu sendiri. Jadi sebagai guru pun, kita pun bila pelajar lapor, mestilah kita pun akan terkejut kan. Kenapa pelajar kita lapor, macam mana dia boleh lapor. Itulah ada kepentingannya kenapa kita mendapat ataupun perlunya menggunakan email MOEDL, iaitu di mana email ini menggunakan domain G Suite for Education. Sangat beruntunglah kita para pendidik di Malaysia ini kerana mempunyai akaun MOE ini. Jadi satu keadaan yang kita boleh kata boleh terpelihara lah juga daripada laporan yang tidak penyalahgunaan Google Classroom oleh pelajar. Sebab kita seperti mana kita tahu, bukan kadang-kadang bukan pelajar tu betul-betul nak melaporkan. Mungkin kadang-kadang dia tak tahu juga, dia tersalah lapor. Boleh jadi dia report abuse tu kepada guru secara tak sengaja. Jadi tak pasal-pasal lah kita sebagai guru ni terpaksa membuat satu kerja pula untuk menghadap laporan tersebut. Nanti tindakan apa yang kita patut buat, selepas ni kita akan bincangkan. Tetapi apa yang saya nak tegaskan sini adalah keberuntungan lah apabila kita para pendidik dan pelajar-pelajar di Malaysia ni menggunakan akaun G Suite for Education ni, iaitu akaun email MOEDL. Kalau tidak adalah kebarangkalian untuk report secara salah guna Google Classroom kan. Okey, jadi murid yang menggunakan akaun G Suite ni tidak bolehlah melaporkan secara terus penyalahgunaan Google Classroom kepada pihak Google. Tapi dia ada cara lapor dia lah. Okey. Okey, sebenarnya kalau berlaku penyalahgunaan Google Classroom yang dialami oleh pengguna G Suite ni, bagaimana laporan ini dibuat? Yang saya sebut tadilah, sebenarnya ada cara dia. Cuma pengguna ini boleh membuat laporan kepada admin untuk tindakan selanjutnya. Mungkin contohnya kalau di sekolah, sekolah rendah ke sekolah menengah, pelajar tersebut boleh membuat laporan kepada guru besar iaitu pihak pengurusan terhadap mungkin tindakan guru seperti memberi komen yang tidak sepatutnya kepada dia sebagai pelajar. Jadi dia lapor terus kepada guru besar, mungkin ada tindakan susulan daripada itu, sama ada perlu dilakukan penyelidikan, adakah betul aduan oleh pelajar tersebut ataupun sebaliknya. Okey. Okey, satu. Okey, harap penonton fahamlah, maksudnya pelajar masih boleh membuat laporan tapi bukan secara terus kepada Google. Hanya kepada pihak pentadbiran sekolah, ataupun jika tidak dapat diselesaikan oleh pihak pentadbiran sekolah akan ke pihak seterusnya iaitu PPD dan seterusnya ke JPM. Jika benar perkara penyalahgunaan Google Classroom dialami oleh pelajar itu. Okey, seterusnya objektif kita yang kedua adalah nak mengetahui tiga perkara lah yang kita boleh laporkan sebagai seorang pelajar lah. Bagaimana seorang pelajar ni boleh membuat laporan cara terhadap apa yang dia boleh buat. Laporan penyalahgunaan Google Classroom boleh dilakukan terhadap tiga perkara ini. Yang pertama, kelas. Jadi pelajar boleh membuat laporan penyalahgunaan Google Classroom dalam kelas. Contoh kelas, bukan contoh, apa yang situasi yang berlaku, kelas yang dilaporkan sebagai abusif, tindakan yang akan dilakukan adalah akan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Google jika pelapornya adalah menggunakan email domain
Gmail personal. Jadi tindakan itu akan diperiksalah oleh Google terlebih dahulu. Jika benar ada penyalahgunaan Google Classroom dilakukan dan melanggar dasar yang dikemukakan oleh Google, maka seterusnya kelas itu akan dihapuskan oleh pihak Google. Okey, saya ingatkan sekali lagi, jika pelajar yang menggunakan akaun personal, maka dia membuat laporan terhadap kelas guru tersebut, maka kelas yang dilaporkan itu akan diperiksa oleh pihak Google, disemak terlebih dahulu, disiasat oleh pihak Google terlebih dahulu. Sekiranya memang benar ada pelanggaran dasar di situ, maka kelas itu akan dihapuskan. Itu tindakan yang diambil ya. Okey, jangan bimbang cikgu-cikgu. Kalau kita ambil tindakan yang betul, membina kelas atas dasar yang betul, insya-Allah tidak ada apa-apa yang perlu kita takutilah. Okey. Okey, yang kedua, dari segi penyalahgunaan Google Classroom, laporannya boleh dibuat terhadap post. Post yang dibuat oleh guru terutamanya di bahagian stream, announcement, di mana post yang mengandungi unsur-unsur penyalahgunaan dan dilaporkan oleh pelajar tersebut yang menggunakan email personal, maka post tersebut akan dibuang serta-merta selepas dilaporkan. Maknanya tindakan Google akan terus buang serta-merta post tersebut selepas dilaporkan, selepas post itu dilaporkan. Okey, semua ni saya akan tunjuk secara praktikal nanti bagaimana kita boleh report ni secara praktikal lah, macam mana saya tunjukkan pengguna yang menggunakan email personal lah yang boleh buat report abuse ni. Okey, yang ketiga, laporan penyalahgunaan Google Classroom boleh dilakukan terhadap komen. Okey, kalau jika terdapat komen yang mengandungi unsur penyalahgunaan dilaporkan oleh pelajar, maka komen itu juga akan dibuang serta-merta selepas dilaporkan. Jadi tindakan yang sama sebagaimana post tadilah. Okey, itu. Okey, seterusnya. Yang ketiga, objektif yang kita nak tahu tadi, apakah tindakan guru jika kelas kita dilaporkan? Okey, apa tindakan kita kalau ada pelajar kita melaporkan penyalahgunaan Google Classroom? Jadi tindakan guru tersebut ataupun kita sebagai guru tersebut perlulah kita memohon agar semakan dibuat ke atas laporan dan kelas. Okey, saya ulang. Jadi guru tersebut yang telah dilaporkan itu perlulah membuat permohonan untuk menyemak ke atas laporan tersebut dan juga kelas. Okey, jika semakan telah dibuat, kita juga boleh memohon sekali lagi untuk semakan semula. Okey, itu adalah tindakanlah yang sewajarnya yang diambil oleh guru. Mungkin kadang-kala bukannya laporan itu agak berat, kadang-kala mungkin laporan yang dibuat oleh pelajar itu tidak sengaja. Jadi perkara tersebut mendapat perhatian pihak Google, maka perlulah kita sebagai guru jangan putus asa untuk memohon semakan itu dibuat. Okey, nak membersihkan nama kita semula. Okey. Tapi setakat ni belum lagilah ada dakwaan di mahkamah. Wallahu alam. Setakat ni memang belum ada lagi dakwaan di mahkamah. Tidak adalah sampai tahap itulah. Sekiranya ada penyalahgunaan Google Classroom. Belum sampai tahap tu. Belum ada lagi undang-undang tersebutlah.
Okey. Jadi cikgu kena ingatlah bagi yang mengambil GC test level 7 ada soalan yang berkaitan dengan tindakan ini. Okey, seterusnya. Bagaimana cara murid membuat laporan penyalahgunaan kelas dalam Google Classroom? Okey. Kita dah tahu murid boleh membuat laporan terhadap kelas, post dan komen. Tapi kita nak tahu cara dia. Bagaimana dia buat report abuse tersebut. Okey. Langkah pertama, dia akan pilih kelas terlebih dahulu. Pilih kelas sebab mungkin pelajar ni dia dah ada banyak kelas subjek-subjek tertentu. Jadi dia akan pilih kelas yang dia nak buat report tersebut. Okey, yang kedua, dia akan klik pada vertical edit save pada penjuru atas kanan kad kelas tersebut. Okey. Itu step yang kedua. Okey. Yang ketiga, klik pada report abuse. Dan yang keempat, akan pilih sebab dan akhir sekali klik OK. Okey. Ada 5 step di sini. Okey, paparan dari segi gambar dia. Okey, pertama saya ulang balik sekali lagi. Pelajar tersebut bagaimana dia nak buat report abuse ni? Pertama, dia akan pilih kelas tersebut. Contoh saya di sini saya bagi contoh pelajar ni pilih kelas ulang kaji GC level. Ni contoh je sebenarnya. Okey, jadi dia akan klik vertical ellipsis yang berada di sebelah atas, penjuru atas kad kelas. Ni paparan di classes di mana dia akan pilih kelas tersebut, dia akan klik di situ dan akan terpaparlah report abuse. Ada satu lagi an arrow. Okey, dia akan ambil report abuse dan dia akan klik di situ. Okey, apa yang dia akan buat? Ni saya besarkan, dia klik report abuse. Okey, akan keluarlah paparan begini. What would you like to report? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini telah dinyatakan, dibentangkan oleh Cikgu Nolida tadi. Di mana ada spam, sexually explicit, violence or dangerous, hate speech, harassment or bullying, personal and confidential information, copyright, legal violation. Apa saya boleh salah tersebut ni. Okey. Jadi kita sebagai pelajar tersebut yang membuat report abuse tersebut, dia akan pilih salah satu sebab yang berkaitan. Kenapa dia report abuse tersebut? Okey. Sebagaimana yang telah dinyatakan jenis-jenisnya oleh Cikgu Nolida tadilah. Okey, selepas kita klik, pelajar tersebut klik, dia akan terpapar paparan yang ketiga ini, iaitu jika pelajar tersebut ingin meneruskan laporan, maka dia akan klik OK. Kalau dia okey tiba-tiba tersalah tak sampai hatilah, dia akan klik back, boleh. Tapi kalau dia teruskan dengan laporan, maksudnya dia akan klik OK lah. Okey. So ada itulah step dia lah. Klik pilih kelas, klik vertical ellipsis ni dan report abuse dan seterusnya pilih sebab dan last sekali dia akan klik OK. Okey. Okey, untuk murid tersebut pula membuat laporan penyalahgunaan post pula dalam GC. Okey, apa beza dia? Ada sikit je beza dia dekat last ni, ada done. Okey, dia masih kena pilih, tadi kita pilih kelas, yang ni untuk post kita akan pilih post lah. Biasanya post ni berada di stream, di stream. Okey, jadi post yang dibuat oleh guru mungkin tidak menyenangkan hati pelajar tersebut. Maka dia akan pilih post tersebut, dia akan klik pada vertical ellipsis pada penjuru kanan sebelah atas post. Kemudian dia akan keluarlah paparan di mana salah satunya dia akan keluar pada report abuse. So dia akan klik di situ. Dan yang keempat dia akan pilih sebab. Sama seperti tadi.
Dan dia akan teruskan dengan klik done. Okay, gambar dia macam ni. So ini post lah, contoh post. Katakan guru ni dia post. Adalah saya sensorkan kononnya. Okay, mungkinlah kalau ada. Okay, lepas tu apa yang perlu dia buat? Dia akan klik vertical ellipsis yang di penjuru sebelah atas kanan ni. Dia post guru tersebut. Dia klik. Lepas tu akan keluar paparan yang ada copy link dengan report abuse. So bila dia nak report abuse, maksudnya dia akan klik dekat report abuse. Okay, so apa yang akan terpapar seterusnya sama seperti tadi, iaitu paparan untuk sebab lah. Jadi pelajar tersebut perlu pilih lah salah satu sebab dia. Dan akhirnya dia akan klik done. Okay. Dia akan thanks, ni dia ada sedikit kelainan di sini, thanks for the report. Dan kalau dia berubah fikiran, dia nak tekan, dia nak klik undo, dia mungkin tak jadi nak buat report. So dia tekan klik undo. So kalau dia teruskan, done lah. Okay. Okay, yang ketiga, cara murid membuat laporan penyalahgunaan komen. Okay, yang pertama tadi kelas, lepas tu post, komen. Okay, hampir sama juga yang komen ni dengan yang kelas. Okay, cuma ada beza sedikit je. Kita pilih komen yang dikemukakan oleh guru tadi. Pelajar tu dia nak buat report kan, report abuse. So dia akan pilih komen yang dia rasa mendatangkan ancaman ke ataupun apa-apalah yang dia tidak gemari ke. Okey, maka dia akan pergi ke komen tersebut, dia akan kena bawa cursor tu ke sebelah kanan komen. Sebab titik yang 3 tegak tu ataupun traffic light ataupun kita panggil, kita sebut dalam istilah betul dia vertical ellipsis di bahagian penjuru atas komen, maka kita perlu klik di situ. Sebelum tu kena guna cursor lah, bawa ke sebelah kanan tu. Barulah nampak paparan vertical ellipsis tu pada ruangan komen. Okey, lepas tu klik di situ akan keluarlah report abuse. So kita pilihlah sebab dia. Okey, macam tadi juga sama je. Okey. So klik okey. Okey, yang ini yang saya kata tadi lah. Ini adalah salah satu komen yang dikemukakan oleh guru. Jadi pelajar ni tengok komen ni, dia kata ni mengancam keselamatan dia. Okey, contohlah. So apa yang dia buat, pelajar tersebut akan klik, dia bawa cursor sebelah kanan. Bila dia bawa cursor sebelah kanan, barulah dia nampak vertical ellipsis ni, dan kemudian barulah dia klik vertical ellipsis tersebut, dan barulah dia akan terpapar report abuse dan klik report abuse tu. Okey. Sama seperti tadi juga, iaitu klik salah satu sebab. Dan last kali dia klik okey. Masih ada lagi butang back kat sini kalau tak jadi nak report abuse. Okey. Okey, itu saja untuk pelajar tersebut membuat laporan. Cara dia buat laporan kepada pihak Google. Tapi ingat pelajar yang boleh membuat laporan sebegini adalah pelajar yang menggunakan email personal sahaja. Okey, saya end dulu di sini. Okey, kejap ya. Sekejap Okey.
Sekarang ni kita praktikal macam mana kita nak buat report abuse tadi Okey, ini adalah paparan pelajar dalam ruangan classes Okey, kita nampak satu kelas di sini. Kalau pelajar ni ada banyak kelas, dia memang akan ada kad kelas lah yang lebih daripada satu. Ni dia kebetulan ada satu, jadi dia pilih satu ni kelas ini. Dia akan klik sebelah kanan atas kad kelas, iaitu yang ada 3 traffic light ni, iaitu vertical axis. Dia klik sini, akan keluar report abuse. Okey. So bila keluar report abuse, klik di situ. Okey, akan keluarlah paparan sebab kita nak pilih report abuse ni. Okey, ada 6 di sini. Cikgu pelajar tersebut boleh pilih lah yang mana satu. Okey, katakan saya ambil satu Tapi tak boleh lah ni, bahaya. Okey, bila dah report katakan, kita boleh tekan done di sini. Okey. Okey, ini untuk report abuse untuk kelas. Okey, kita undo Okey, kita buka kelas ni untuk report kepada post guru. Okey, pelajar ni, ini ingat ini paparan pelajar Okey, paparan pelajar dia nak report post guru tersebut. So dia akan klik sebelah kanan, yang ni akan nampak, post ni akan nampak vertical axis dia sebelah kanan. Tak ada masalah. Jadi bila kita dah klik kat sini, okey, apa akan keluar? Ada copy link, ada report abuse. So katakan pelajar itu nak buat laporan penyalahgunaan terhadap post, maka dia akan klik di sini. Okey, apa akan keluar? Sama juga macam tadi, ada 6 perkara di sini. Okey, 6 sebab. So kalau dia pilih salah satu, dia akan dapat done juga. Okey? Okey. Okay, sekejap. Saya test dulu yang bawah. Okey. Oh, yang bawah kalau kita pilih yang tadi apa tadi? Back semula. Yang copyright ni, dia akan keluar yang ini. Ayat dia lah. Okey. Okey, kita klik okey. Ya stop Azim. Okey, apa jadi? Yang inilah contohnya. Yang akan keluar. Okey. Okey, untuk komen pula. Contoh komen yang dikeluarkan, yang dibuat oleh guru ni. Dia buat, okey, katakanlah komen ni menyalahgunakan, akan dibuat oleh report abuse oleh pelajar. Okey, kita ambil, ni komen ni bukan post, komen cikgu Okey, komen, katakan kita ambil satu. Okey, dia bila kita pergi dekat komen di sini, memang tak nampak kan vertical ellipsis ni, tapi bila kita bawa ke sebelah kanan, baru kita nampak vertical ellipsis ni. Maka kita klik di situ, maka boleh tekan, boleh klik report abuse. Okey. Okey, sama je. So, kalau saya tekan yang ini, dia keluar yang tu. Thanks for the report. Undo Okey, kalau keluar yang ini, kita ambil yang bawah saja yang akan keluar copyright ni. Bila kita ambil copyright saja dia keluar okey Okey, back Okey, itu saja untuk Okey, saya teruskan dengan okey, yang kedua, topik kedua, cara menguruskan komen di dalam Google Classroom. Okey, urus komen.
Okay, playlist yang kita boleh rujuk ini antara playlist dekat gg.gg video GC, iaitu tajuk dia cara menguruskan komen semasa memberi feedback kepada tugasan murid oleh Wayu Imura. Okay. Okay, objektif subtopik ni sebenarnya kita nak dapat mengetahui macam mana kita nak tambah komen pada tugasan di kelas. Seterusnya kita nak tahu bagaimana boleh tambah komen di bank komen. Juga selain itu macam mana kita nak guna komen dekat bank komen tersebut. Dan ada 3 lagi tentang bank komen, iaitu kita boleh edit komen dekat bank komen, dan di mana kita boleh tahu bagaimana kita boleh buang komen tersebut, dan juga last kali kita salin komen di bank komen. Yang saya warnakan orange pink ni semuanya di bank komen. Bank komen tu kat mana? Nanti saya tunjukkan. Sekarang ni kita fahamkan dulu apa yang kita nak tahu tentang topik ni. Yang tengah biru ni yang bagaimana kita nak memahami dan menggunakan private comment. Okay. Yang kuning ni tentang komen di tugasan kelas. Okay. Okay, ni secara ringkas lah. Maknanya kita ada kelas komen, komen bank, private komen. Okay, maknanya dekat kelas komen ni kita boleh beri komen pada bahagian tugasan yang diberi lah. Ada dekat stream, ada dekat classwork. Okay, stream pun ada sebenarnya. Okay, komen bank boleh kita jumpa dekat grading tool, di mana kita boleh tambah ataupun simpan dan gunakan komen yang ada di situ, dan juga kita boleh edit, copy serta delete komen yang ada di bank komen. Okay, untuk private comment ni ada 2 jenis nanti kita akan jumpa, yang mana dekat grading tool dan juga classwork. Di mana ada komen tersebut, private comment ni kita boleh hapuskan dan kita boleh edit. Tetapi ada private comment yang kita tidak boleh hapuskan dia dan tidak boleh diedit selepas kita post. Selepas kita post. Okay, kita pergi dulu kepada macam mana nak beri dan menambahkan komen pada tugasan. Okay, ini secara nota dulu Ini salah satu tugasan yang menggunakan Google Doc. Okay, jadi apabila pelajar menghantar tugasan tersebut, maka guru akan menyemak. Jadi bukan saja menyemak, dan guru tersebut juga boleh memberikan komen pada tugasan yang dihantar oleh pelajar. Contoh apa yang dia perlu buat, guru tersebut, kita sebagai guru juga perlu highlightkan jawapan pelajar yang kita nak beri komen. Okey, macam saya dah buat sini, saya dah highlightkan jawapan ni. Maka setelah itu akan keluar simbol ataupun ikon plus di sebelah kanan dekat Google Doc ni. Dia akan muncul di sebelah grading tool ni, ada tanda tambah add a comment. So kita boleh klik di situ dan kemudiannya kita boleh komen lah dan tulis komen di situ. Dia akan keluar satu paparan begini dan kita boleh tulis komen di dalam kotak ruang kosong tersebut. Dan kita klik komen untuk postkan komen tersebut. Okey, itu sebagai contoh lah. Okey, itu nota dia lah. Okey, untuk private comment dekat grading tool ni, kita perlu ingat dia tidak boleh dipadamkan dan juga dibuang setelah kita post. Okey, itu kena cikgu-cikgu kena tahulah, private comments di grading tool memang tidak boleh dipadam dan juga di delete setelah kita post. Okey, macam contohnya macam ni lah. Teruskan sampai. Okey, kalau kita nak delete balik ataupun edit, memang tak ada button lah. Setakat inilah, tidak ada lagi setakat ni perubahan untuk dipadamkan ataupun di delete komen yang telah dipost.
Okey. Komen yang dibuang ataupun di padang dibuang ni sama je sebenarnya, diedit satu lagi. Okey, diedit setelah dipost. Tak boleh lah, maknanya tak boleh edit pun tak boleh, padang pun tak boleh. Okey, untuk pengurusan bank komen pula, tadi saya dah cerita pasal tugas komen di bahagian tugasan. Yang kedua tadi saya dah cerita komen di bahagian private comment yang mana dekat grading 2 yang tidak boleh di-delete ataupun diedit. Tetapi private comment di bahagian tugasan masih boleh di-delete dan juga diedit. Nanti kita tengok perbezaannya secara praktikal. Okey, seterusnya kita pergi ke pengurusan bank komen dulu. Okey, untuk bank komen yang berada di grading 2 ni biasanya ada beberapa yang kita boleh buat lah di bank komen ni. Okey, saya rasa saya perlu tunjuk secara praktikal dululah, senang. Sekejap sabar ya. Okey. Okey, dah nampak paparan saya. Okey, ini adalah salah satu tugasan mata pelajaran saya iaitu fizik berkaitan dengan kertas 3. Okey, ini adalah soalan dia dan ini adalah jawapan yang diberikan oleh pelajar lah. Okey, apa yang kita boleh buat pada ruangan jawapan pelajar ni untuk semakan, selain pada semakan kita boleh komen. So contoh saya highlightkan ayat yang diberikan oleh pelajar ni. So bila saya highlight ada muncul ikon plus ni, tanda plus. Jadi cikgu perlu klik tanda plus tersebut untuk memberikan komen yang cikgu rasa bersesuaian. So cikgu boleh type di sini, bagus. Contohnya lah, jawapannya betul. Okey, ini sebab apa dia dah ada? Sebab kita ada bank komen sebenarnya. Boleh guna balik. Okey, contoh. Okey, di mana bank komen? Ini simbol bank komen di sini. Harap cikgu nampak. Saya nak besarkan. Okey, harap nampaklah. Okey. Okey, ni bank komen. Okey, nampak? Ini adalah komen-komen yang ada dalam bank komen yang disimpan oleh guru. Okey, boleh buat banyak lagi. Macam mana kita nak tambah? Kita klik add ni. Klik je untuk tambah komen-komen yang baik. Okey, jawapan yang diberikan sangat jelas dan bertepatan dengan fakta, contoh.
Okey. Okey, jadi tekan add. Jadi tersimpanlah komen cikgu di sebelah kanan, iaitu di bahagian comment bank. Jadi comment bank ini berfungsi untuk menyimpan komen-komen cikgu di sini. Okey. Dah, saya cepatkan sikit sebab dah lambat ni. Okey, di sini ada titik traffic light iaitu vertical ellipsis ni. Ni ada perkataan copy to clipboard, edit dan delete. Di sini adalah tujuan untuk cikgu delete ataupun edit ataupun copy komen yang cikgu dah simpan dalam comment bank ni. Kalau cikgu nak edit, cikgu boleh edit lagi di sini. Boleh tukar. Okey. Edit contohnya bagus. Nak tambah balik. Okay, itu edit. Save. Klik save. Okay, ataupun cikgu nak delete terus. Contoh di sini. Delete terus. Boleh delete dekat bank comment. Atau cikgu nak copy. Copy ni dia ada dua. Sama ada cikgu nak guna simbol ni ataupun nak ambil dekat vertical ellipsis. So ada dua pilihan untuk copy. Okey. So bila cikgu copy, contoh cikgu ambil dekat sini, highlight kan jawapan cikgu. Contoh okey. Cikgu pun paste. Saya tekan Ctrl V tadi, paste kan. Terus dapat. Okey. Okey, kalau cikgu nak hilangkan komen tu, resolve ke. Okey. Yang ni pun sama. Boleh delete dekat sini. Ataupun link to this comment, add to comment bank. Pun boleh. Kalau add to the comment bank, maknanya yang cikgu komen di sini akan simpan dalam bank comment tadi. Okey. Mudah je. Okey, senang kan kalau tengok praktikal lebih mudah. So, memudahkan kerja cikgu lah. Dan ada satu bentuk dokumentasi yang baik lah. Dari segi semakkan tugasan pelajar. Okey, kita pergi ke PowerPoint tadi. Mana okey. Okey, dah. Saya rasa saya tak bagi ni pun cikgu, saya harap cikgu dah nampak lah, penonton-penonton semua dah nampak. Macam mana tambah, simpan komen, salin komen. Salin komen ada dua tadi, sama ada tekan dekat ikon ni yang macam kertas ni ataupun klik dekat pilihan yang ada 3 tu, vertical ellipsis. Okey, ataupun untuk edit komen sama juga dekat klik dekat vertical ellipsis juga. Okey. Okey, untuk delete komen pun sama, tekan dekat vertical ellipsis juga di bahagian bank komen. Okey. Jadi masih boleh guna komen daripada bank komen yang ada tu untuk digunakan untuk tugasan yang dihantar oleh pelajar lain. So tak perlulah cikgu nak tarik banyak kali kan. Jadi begitulah kelebihan bank komen ni. Okey. Okey, satu lagi saya lupa. Saya nak tunjuk okey, kejap Semula sekejap cikgu. Saya tertinggal tadi. Okey. Dekat bank comment, dekat private comment di sebelah bawah grading tu tadi, ada sini add private comment. Jika cikgu tarik di sini, okey. Bila kita post, memang kita tak boleh edit lagi dah ataupun kita padamkan
Tidak ada button untuk padankan balik private comment yang berada di grading 2 ni. Okey. Tetapi kalau private comment di ruangan ini, okey, cikgu nampak sini ada satu private comment di sini. Cikgu boleh tarik contoh. Bagus. Okay, cikgu masih boleh edit di sini. Edit ataupun cikgu nak delete. Teruskan usaha yang bagus. Bagus. Itulah. Okey. Ataupun cikgu nak delete terus. Setelah post masih boleh delete. Dekat grading tu memang kita tak boleh edit dengan delete, tapi bila komen itu berada di tugasan, private comment itu berada di tugasan, kita boleh edit dan delete. Okey? Kita boleh delete. Okey. Faham? Rasanya boleh kan? Saya rasa itu sajalah daripada saya. Okey, stop. Okey, Asia, saya rasa itu saja daripada saya. Tapi saya nak ingatkanlah sebenarnya Google Classroom Test Level 7 ni ada 40 soalan. So ada 8 bahagian, ada banyak lagi bahagian yang belum dibentangkan. Tajuk-tajuknya saya boleh sebut sikit lah. Iaitu contohnya about classroom user accounts, invite your students to a class. Tajuk ketiga, add a co-teacher to a class. Yang keempat, transfer ownership of class. Yang kelima, see or change class detail. Yang keenam, remove a co-teacher from a class. Yang ketujuh, copy a class. Yang ke-8 berkaitan dengan give feedback on assignments macam yang saya bagi tadi lah. So ada lagi yang tak ada lah, yang belum dibentangkan. Nanti kita tunggu untuk siri selanjutnya, insyaAllah. Okey, saya serahkan. Terima kasih kepada Cikgu Rina. Okey, sementara itu saya akan belaskan link GC Test Level 7 di ruangan komen. Okey. Dan kod laluannya adalah hashtag huruf besar iman ya. Okey, saya dah belaskan di ruangan komen. Jadi cikgu boleh ambil peluang untuk menjawabnya pada malam ini juga. Bermula pada malam ini Okey. Okey, jika cikgu ada sebarang soalan, cikgu boleh utarakan juga di ruangan chat dan komen. Kita akan buka kepada presenter kita untuk menjawabnya. Okey. Kami juga akan memberi link sijil dan SPL KPM sebentar lagi. Link sijil, suka saya ingatkan, link sijil hanya boleh diisi dengan menggunakan email e-didik sahaja. Jika cikgu mempunyai masalah, tak boleh buka. Jadi cikgu perlu semak kembali email yang cikgu gunakan. Okey, pastikan cikgu hanya menggunakan email e-didik sahaja untuk mengisi link sijil. Okey, untuk SPL KPM tak ada masalah. Cikgu cuma copy link SPL KPM yang diberi dan pastekan di new tab jika menggunakan laptop. Okey, dan isi. Okey, saya belum bagi lagi link sijil dan link SPL KPM. Saya hanya memberi link untuk level 7. Okey, GC test level 7 sahaja. Okey. Sekarang kita akan belaskan link sijil terlebih dahulu Link sijil terlebih dahulu. Okey. Saya dah belaskan link sijil Okey, ada satu soalan. Oh, Cikgu Rina dah jawab dekat chat daripada Cikgu Shidi. Okey, terangkan sikit tentang Wolfram Alpha
Tapi Cikgu Rina dah jawab di komen. Okay. Ada soalan daripada Cikgu Siti Zaidah Ahmad. Macam mana kita nak accept invitation sebagai guru bersama? Okay, mungkin Cikgu Nurlida ataupun Cikgu Fauzia ataupun Cikgu Rina boleh jawab soalan ini. Okay, saya boleh jawab soalan tu. Kita boleh terima invitation sebagai guru bersama tu melalui email yang dihantarlah kepada kita, kena check inbox kita lah. Biasa kalau ada invitation mesti dapat melalui email. Ataupun apabila guru tersebut buka Google Classroom, dia nampak klik join sebagai as a co-teacher, dia boleh terima terus. Okay, itu jawapan saya lah. Mungkin ada kawan-kawan boleh tambah. Memang cara macam tu cikgu hanya klik join untuk menjadi co-teacher dalam kelas tersebut. Okay, saya harap cikgu ni, okay, Cikgu Nurani link CJ tak hidup. Okay, sekejap ya, saya semak. Okay. Cikgu hanya copy daripada selepas titik 2 bertindih tu Jangan copy dengan sijil. Okay, boleh, saya dah semak dah, tak ada masalah untuk link sijil. Cikgu-cikgu kalau boleh, mesti kalau cikgu nak kopikan daripada selepas titik bertindih tu bermula dengan TINY. Okay, jangan copy sijil tu sekali nanti tak boleh baca. Okay, dan saya juga dah berikan link untuk GC level test GC level 7 GC test level 7. Okay, jadi cikgu boleh ambil peluang pada malam ini untuk menjawabnya. Okay, kod laluannya adalah hashtag huruf besar semua Iman. Okay, jika ada sebarang soalan lagi, cikgu boleh utarakan di link komen, di live komen. Okay, sekarang kita akan belaskan untuk daftar peserta SPL KPM. Okay, sila copy bermula dengan HTTPS cikgu. Okay, kita dah belaskan link sijil, link SPL KPM dan link untuk GC test level 7 di ruangan komen. Okay, cikgu sebelum cikgu copy, cikgu pastikan cikgu copy bermula di tempat yang betul. Okay. Link sijil hanya boleh diisi menggunakan email e-didik sahaja. Okay, saya sangat mengalu-alukan dan menggalakkan semua cikgu, terutamanya daripada guru-guru warga pendidik Terengganu untuk bersama-sama kita tambah ilmu ataupun dan menguji kita punya kefahaman dengan mengambil Google Classroom level 7 ini. Okay, pada malam ini kita juga buka kepada negeri lain Okay, boleh juga Cikgu T mailing Boleh. Pada malam ini, untuk malam ini sahaja. Ya. Untuk pengetahuan penonton dan cikgu-cikgu yang belum pernah ambil GC test level 7, sedalam makluman saya, biasanya level 7 ni dia ada 2 set soalan lah. Kalau tak silap saya, sebab rasanya saya jawab hari tu memang 2 lah. 2 set soalan yang berbeza, cuma ditukar-tukar je lah. Ada yang sama lah. Jadi level 7 ni adalah antara level yang mencabar lah. Mungkin ada negeri-negeri lain, guru-guru negeri lain dah jawab daripada negeri yang dah lancarkan level 7, mungkin berpeluang jawab di Terengganu, mungkin boleh skor sikit 100 kan. Sebab banyak kali juga cuba nak dapat 100 tu, bukan senang. Kod laluan tak sah Asia, ya ke tak? Tidak ya. Okey, saya bagi clue lah sikit soalan-soalan yang ada kaitan dengan level 7. Cikgu-cikgu boleh study lah tentang extension
contoh-contoh extension yang ada lah di yang kita biasa attach dekat add to Chrome contohnya mode up, lepas tu yang persamaan Aquashow, apa macam mana nak sebut dia, Aquashow. Lepas tu macam mana email apa ni nak jemput apa yang Ji tak ingat dah. Email jemputan terhadap guardian iaitu parent, yang mana kita tahu parent memang tak boleh masuk Google Classroom tapi dia boleh terima email lah daripada guru yang dah invite dia sebagai guardian dalam Google Classroom. Jadi ada beberapa perkara lah, sama ada dia nak set up untuk terima secara mingguan ataupun harian. Ataupun apa yang akan diterima oleh parent melalui email adalah contohnya missing word yang diberikan oleh guru, iaitu pelajar terlepas tugasan lah, missing word dia, ataupun tugasan akan datang iaitu upcoming word, dan juga kelas aktiviti lah yang akan diterima oleh guardian melalui email tentang aktiviti anak dia ataupun jagaan dia lah yang berkaitan dengan Google Classroom. So dia boleh terima missing word, upcoming work dan juga kelas aktiviti. Dan guardian tu boleh pilih sendirilah kekerapan email yang boleh diterima olehnya, sama ada secara mingguan ataupun harian. Untuk guardian dia tak adalah wajib menggunakan email. Dia tak adalah email MOE macam kita. Maka dia boleh terima dari segi email apa-apalah. Email personal dia ke, Yahoo ke, kita boleh invite je. Tak ada masalah benda tu. Okey, ada nak tambahan lagi daripada rakan-rakan? Harap maaf, yang anda cari tidak dijumpai. Iman tak boleh masuk. Ya ke Asia? Boleh masuk Ya. Saya dah cuba, memang tak ada masalah untuk link CJ. Cuma cikgu kena pastikan cikgu masuk menggunakan email e-didik. Okey, untuk Google Classroom level 7, sekejap saya tengah adjustkan untuk tukarkan balik kod dia. Okey. Sabar ya nanti. Okey, untuk link CJ, saya belaskan lagi sekali di ruangan komen. Link CJ boleh, Cikgu Syidi kata boleh je link CJ. Link CJ tak ada masalah Untuk SPL KPM juga boleh diisi. Saya paskan lagi sekali untuk SPL KPM. Untuk link. Okey, kalau cikgu tak boleh masuk untuk link CJ, cikgu kena semak balik cikgu menggunakan email email apa sebab memang kita buka hanya untuk yang menggunakan email e-didik sahaja. Didik sahaja. Okey, saya tambah sikit sementara menunggu Okey, limitation untuk pembukaan kelas, pembinaan kelas, jemputan, itu juga perlu di study lah, antara lain lah soalan-soalan yang akan diuji lah dalam Google Classroom level 7 ni. Dan juga class owner, macam mana class owner boleh dipindahkan kepada pemilik baru. Macam mana tindakan kepada kelas owner yang pemindahan, saya ulang semula. Bagaimana pemindahan kelas owner membolehkan pemilik baru bertindak. Itu antara soalan-soalannya lah. Soalan-soalan CP-CP. Tak tahulah betul ke tak tubiknya. Masih level 6, belum tukar lagi kah? Ya ke? Syah, boleh tak Syah? Syah. Boleh ke? Boleh ke? Syah pula.
Asia boleh Asia? Okey, cikgu-cikgu untuk study level 7 ni, selain pada tu, cikgu juga boleh study tentang snack camera snack camera yang salah satu extensionnya aplikasi lah yang dalam apabila kita Google, kita cari snack camera, kita boleh install. Di mana snack camera ni salah satu aplikasi yang mana kita boleh setting lah wajah kita berbeza daripada sebenar, kita tambah macam muka, rambut jadi lain. Tapi dia memang makan banyak space sikit lah dalam laptop kita. Kita perlu buka snack camera, kita perlu masuk pautan Google Meet ni. Lepas tu kita setting dulu macam mana kita perlu setting kat video. Lepas tu barulah kita boleh pilih snack camera. Ini salah satulah yang perlu cikgu study untuk Google Classroom test level 7. Okey, sebenarnya tujuan kita guna snack camera tu lebih kepada menarik perhatian pelajar-pelajar aja sebenarnya. Contohnya apabila mengadakan pembelajaran online menggunakan Google Meet. Jadi apabila menggunakan snack camera tu, jadi mungkin paparan wajah kita nampak lain lah daripada biasa. So itu salah satu cara lah nak menarik perhatian untuk pelajar lah untuk belajar dengan lebih dengan cara suasana yang berbeza daripada biasa. Okay. Ada lagi nak tambah? Okay, tangguh dulu. Okay, tentang link Google Classroom test level 7, nampaknya pihak kita menghadapi sedikit masalah teknikal dari segi tak dapat password, dia punya kata laluan yang betul. Jadi saya rasa baik kita tangguhkan terlebih dahulu link tersebut. Boleh mula start esok dan akan berakhir, saya rasa diberi masa 5 hari rasanya. Jadi kita boleh akhirkan live kita pada malam ini sebab dah lewat dah ni 10.50 dah. Kita berakhir di sini ya. Okey. Ya, boleh. Kami mohon maaf daripada pihak kami akan belaskan sejurus sahaja masalah yang dapat diselesaikan. Kita akan post terus di ruangan chat Telegram di link di Telegram Terengganu Jadi cikgu boleh semak di situ Okey. Yeah. Cikgu jangan risau ya. Okey, kami memohon jutaan terima kasih. Kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas penyertaan para warga pendidik pada malam ini dan mohon maaf di atas segala kekurangan yang berlaku. Okey, harap cikgu dah isi untuk link sijil dan SPL KPM. Jadi terima kasih kepada presenter kita, juga tidak lupa kepada cikgu Fauziah yang berada di belakang tabir. Okey, kita akhirkan dulu kita punya live pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Terima kasih semua. Boleh end Boleh end